Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama lagi sekali dalam sesi kedua perbincangan kita dalam epistemologi di sisi ahli sunnah wal jamaah. Dan pada kelas yang lalu kita dah ambil asasnya, dah ambil tarifnya, kita dah ambil tabiat pengetahuan itu bagaimana, knowledge itu, adakah ia boleh ada kemungkinan untuk pengetahuan itu kita boleh perolehi, to be acquired, ataupun tidak boleh, dan sebagainya. Dan kita telah menyebutkan juga bahawa dalam memahami ilmu teori ataupun teori knowledge ini, theory of knowledge ini, ada aliran-aliran yang berpandangan pengetahuan berpunca daripada akal fikiran semata-mata, dan akal fikiranlah yang mewujudkan perkara. So kita ada sebut pada kelas yang lalu. So hakikatnya ini adalah pendapat yang sangat masyhur dan popular dalam kalangan orang yang mengaji falsafah dan juga ilmu kalam, yang dikenali sebagai golongan rasionalism atau al-mithaliyah, di mana bagi mereka tidak ada perkara yang wujud melainkan apa yang tergambar pada akal. So bila akal itu bayangkan benda, maka benda tu wujud. Kan? Tentu macam kita tengok sekarang orang yang pergi program-program bukan kita tak kata dia motivasi, dia panggil program peningkatan potensi diri apa sebagainya, dia akan menekankan perkara ini. Baginya apa yang kita, kalau kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh lakukan. Dia panggil apa nama dia punya fahaman ni, dia panggil fahaman dia panggil al-jazibiyah ataupun magnet. Bagi mereka akal kita ni magnet yang boleh menarik benda. So, apa yang kita fikir, benda tu magnet kita. Kan, macam dia kata magnet rezeki. Kan? Dia faham kata akal ni adalah satu perkara yang bersifat ketuhanan, divine, yang mana dia yang menghasilkan perkara. Tentu ini adalah fahaman yang sebenarnya berpijak pada fahaman atheism yang melihat Tuhan, atheism klasik, Tuhan sebagai satu entiti yang tidak ada kewujudan asing daripada diri manusia. Sekarang kita faham atheism, sekarang kata Ibn Sina atheist. Macam mana kita kata Ibn Sina atheist? Masa dia percaya Tuhan. Atheist masa dulu, atheist yang klasik, dia tidak menafikan Tuhan secara sarih, tapi dia menyifatkan Tuhan dengan sesuatu yang tak mungkin boleh wujud. Tuhan itu disifatkan dengan sesuatu yang tak mungkin boleh wujud. Dia disifatkan dengan sesuatu yang di luar jangkauan akal secara mutlak, di luar daripada jangkauan panca indera secara mutlak. So dia hanyalah khayalan. Sebab itulah kita dah sebut pada kelas yang lalu, akhirnya golongan empiricism, golongan yang melihat sumber knowledge ataupun pengetahuan manusia ini sebenarnya diperolehi menerusi panca indera, dan benda yang wujud mesti boleh dicapai dengan panca indera. Akhirnya mereka memilih untuk menolak Tuhan. Jadi dah famous dalam masyarakat mengatakan, bukan masyarakat biasa, dalam masyarakat ilmu, maksudnya masyarakat akademik, bahawa fahaman empiricism, fahaman materialism adalah bersamaan dengan atheism, mengingkari kewujudan Tuhan. Hakikatnya mithaliyah, rationalism adalah atheist dengan grade A+. Na'udzubillah min zalik.
Kerana dia mengingkari Tuhan yang hakiki, jadikan Tuhan itu. Dan benda ini disedari oleh tokoh-tokoh besar mereka. Masalahnya, bila kita lihat perbahasan yang ditimbulkan oleh ulama kalam, misalnya Al-Ghazali, Abu Hamid, antara persoalan yang besar ditimbulkan kepada ahli kalam ialah, kalau akidah ilmu kalam ini sahihah 100%, kenapa Tuhan Azza wa Jalla tidak mengajarkannya kepada manusia dalam wahyu? Ini persoalan yang mesti dijawab. Dan ini i'tirad qawi jiddan. Ini bantahan yang sangat kuat. Kalau ilmu kalam ni betul hak, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk mengajarkan perkara yang hak, dan Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan yang hak, kenapa dalam Al-Quran kita tak jumpa pun Allah tidak bertempat, Allah bukan jisim, Allah tidak ada arah? Kenapa tidak ada ayat-ayat ni semua? Bahkan sebaliknya, dengan pengakuan ulama kalam, ayat-ayat Al-Quran mengandungi teks kenyataan yang jelas kufur. Kalau kita tanya ilmu kalam, ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ayat ni kalau orang biasa cakap, bukan Quran, dia sendiri cakap daripada diri dia sendiri dengan hasil akal dia, apa hukum? Tidak ada khilaf dalam kalangan ulama kalam, orang ni kafir. Cuma dia kata pasal ni ayat Quran sebut, jadi syubhah. So kita tak boleh nak kafirkan dia dari sudut itu. So maknanya dia pun mengaku bahawa Al-Quran datang dengan ayat-ayat yang menurut ukuran rasionalisme mereka, ianya adalah kufur. Ini disebut oleh Al-Ghazali, disebut oleh Fakhr Razi, disebut oleh Al-Amidi. Ini 3 tiang seri Asy'ariyah. Ni bawa Asy'ariyah, tak ada cerita lain. Jadi kenapa? So, jawapan yang diberi oleh ketiga-tiga tokoh ini lebih kurang sama saja. Iaitu dia kata, kalau Al-Quran datang cerita kepada orang awam, Tuhan yang sifatnya tidak bertempat, tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak, maka akan membawa orang awam kepada atheism. Tuhan tak wujud. Kerana dia kata orang awam tidak boleh capai benda yang wujud, tapi dia tak ada ciri-ciri kewujudan yang macam kita boleh capai dengan fizikal. Ini punca sebenarnya. Dan perkara ini telah dijelaskan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, Ar-Raddu 'ala az-Zanadiqati wal Jahmiyah, bila dia kata kepada Jahmiyah, qulna lahum hal huwa syai', kita tanya kepada Jahmiyah, adakah Tuhan itu sesuatu? Syai', yang ini sesuatu yang boleh dicapai. Qalu la, dia kata tak, dia bukan syai'. Kan? Ataupun dia jawab, syai'un la kal asya', dia sesuatu yang bukan sesuatu. He is something that nothing. Kalau kita terjemah dalam bahasa Inggeris, Imam Ahmad kata, we ask them, adakah Tuhan itu, does he is something, maksudnya adakah dia sesuatu, wujud? So dia akan jawab, something that is nothing, sesuatu yang bukan sesuatu. So Imam Ahmad kata, something that is nothing is nothing. Benda yang bukan sesuatu, tak wujud. Kan? Maka dengan ini, kata Imam Ahmad, jelaslah kepada semua orang yang berakal bahawa kamu tidak mengisbatkan kewujudan Tuhan, tetapi kamu cuma nak tutup kejelekan diri kamu dengan ayat-ayat yang macam ini. So Imam Ahmad faham bahawa Jaham bin Safwan sudah termakan dengan syubhah ahli falsafah rasionalism, misaliyah, especially
Sebab tu Imam Ahmad kata dia ambil daripada Nasara, ambil daripada Nasrani, kerana masa itu ulama Nasrani adalah, sampai ke hari ini, mereka adalah ulama yang menganut falsafah rationalism dalam rangka nak mempertahankan Trinity. Macam kita dah sebut, maknanya Trinity, kalau kita kata 1 tambah 1 tambah 1 3, memang tak mungkin. So jawapan yang paling ampuh yang ulama Kristian boleh bagi ialah dia kata 1 tambah 1 tambah 1 equal 3. Ini pada alam fizikal, tapi dalam alam akal belum tentu, dia kata. Jadi itu jawapan dia boleh bagi. So selagi mana kita kata alam akal tidak melazimkan 1 tambah 1 tambah 3, so dia kata tak mustahil pada akal Tuhan itu ada 3 person tapi dia satu wujud. So jadi maksudnya dia nak bezakan akal dengan fizikal. So di sana ada satu benda namanya alam akal yang berbeza dengan alam fizikal. Balik kepada apa yang digagaskan oleh Plato. Dan benda yang sama dibuat oleh golongan Asy'ariyah sebagai misal, dan Mu'tazilah, ahli kalam secara umum. Lepas tu Razi kata kena isbat wujud benda yang tidak menyamai apa benda pun yang wujud dalam alam ni. Sebab tu bila Mu'tazilah minta Imam Ahmad tanda tangan satu statement bahawa annallaha wa annahu la yushbihu syai'un min kulli wajhin, Allah Ta'ala tidak ada penyamaan dengannya dengan sesuatu pun dari segenap segi. So, Imam Ahmad kata kalau segenap segi aku tak mahu. Imam Ahmad kata kalau kamu nak kata Tuhan tak ada satu pun yang sama dengannya dari segenap segi, min kulli wajhin, Imam Ahmad kata yang ni aku tak mahu. Kenapa? Kod mana pun mestilah ada persamaan setiap benda yang wujud, dari segi dia wujud masalahnya, kan? Dan setiap yang wujud mesti boleh dicapai dengan panca indera, seperti dia boleh dilihat, boleh didengari suaranya, boleh dirasai kehadirannya, kan? So itu kelaziman wujud, bukan kelaziman makhluk, kan? Maksudnya boleh dilihat. Kalau benda itu zatnya adalah satu yang boleh dilihat, maka dia makhluk bukan sebab dia boleh dilihat. Kita makhluk bukan sebab kita boleh dilihat. Kita makhluk bukan sebab kita bertempat. Kita makhluk bukan sebab kita boleh mendengar dan didengari. Bukan sebab kita mengasihi dan dikasihi. Kita makhluk sebab kita diciptakan. Tapi point dia ialah ini adalah kelaziman makhluk. Salahlah. Jadi mereka nak mengisbatkan Tuhan adalah sesuatu yang di luar daripada jangkauan akal. Sedangkan bila kita tengok Al-Quran dan sunnah Nabi SAW menyifatkan tentang Tuhan, jelas sifat-sifat yang menunjukkan Tuhan itu boleh dicapai dengan panca indera. Kenapa Mu'tazilah menafikan ru'yah, melihat? Kalau itu Tuhan tak ada lihat. Kerana bagi mereka ada satu kaedah, apa yang boleh dilihat maka ianya jisim, dan setiap jisim itu makhluk. Kan? Itu kaedah mereka. Bagi mereka tak boleh, Tuhan mesti bukan yang boleh kita boleh capai dengan panca indera. Kenapa dia berkata Quran makhluk? Kerana Quran boleh dibaca, boleh ditulis, boleh disebut, boleh didengar. So kalau ini adalah sifat Tuhan, dia tak mustahil Tuhan tak boleh didengari suaranya, tak boleh dibaca perkataannya, apa tadi kita pula tulis. So dia pun tak ada terima Tuhan yang macam ini, ya. Tuhan yang mesti di luar jangkauan akal. Sebab itulah bila orang Kristian terdesak, kalau Tuhan yang begini, orang kata apa, jauh daripada panca indera manusia, macam mana kita nak sembah dia? Kerana dia tak ada relation langsung dengan kita.
Dia di satu alam, dia di luar daripada alam yang dia di luar alam pun tidak, dalam alam pun tidak, tak boleh. Luar alam pun bukan, dalam alam pun bukan, apa pun bukan. Tuhan yang macam ni, macam mana kita nak taat perintah dia apa semua? So Kristian ada satu penyelesaian, dia kata akhirnya Tuhan tu menjelma jadi Nabi Isa. So akhirnya dia masuk ke dalam alam, dia masuk dalam perut Maryam, jadi baby, merangkak keluar, berjalan terkedeh-kedeh. Bayangkan Tuhan macam tu. Na'udzubillah min zalik. Dan Ibnu Arabi, falsafah mithaliyah ini mendesak dia untuk mengatakan semua benda adalah Tuhan. Semua benda adalah Tuhan atas konsep yang sama. Jadi fahaman yang macam ini telah merosakkan agama yang banyak, kerana mereka nak menjejaskan pemikiran manusia dengan mengatakan akal ni ada kewujudan yang tersendiri. Dan sebab itulah bila kita tengok, bila ahli kalam atau ahli falsafah bercakap tentang roh, seolah-olah roh ni satu benda yang di luar daripada jangkauan panca indera. Sehingga sebahagian ahli kalam kata manusia ni sebenarnya dia tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Kerana ruh bukan dalam badan, bukan di luar badan, bukan di atas, bukan di bawah. So Tuhan macam ruh. Itu Imam Ahmad kata dalam Ar-Radd 'ala Az-Zanadiqah. Maka Jaham bin Safwan dapat hujah seperti hujah Nasrani. Dia kata, adakah kamu tahu tentang ruh? Di mana ruh? Sedangkan ini hujah diambil daripada falsafah rationalism bawaan Plato. Ruh adalah satu entiti yang di luar daripada jangkauan panca indera. Sedangkan kita semua, Allah Ta'ala kata dalam Quran, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ruh ditiup oleh Tuhan masuk dalam badan Adam AS, dan ruh akan dicabut keluar daripada badan. So dia duduk dalam badan, bukan benda yang sesuatu yang tak bertempat. Tempat dia dalam badan, dia menjalar dalam badan, dia mosak masuk dalam badan. So dia ada di kepala kita, tangan kita, kaki kita, kan? Atau ada orang lama-lama bila dia sakit, lama-lama roh tak duduk dari kaki dia mati, kena potong, kan? Bila roh keluar daripada semua jasad, dia pun mati semua sekali. Dia bukan satu benda yang, even emosi, perasaan, walaupun bukan satu benda yang asing daripada tubuh badan fizikal kita. Betul lah, kita marah, dia ada kesan pada jantung kita, darah kita, kan? Pada urat saraf kita. Bila kita fikir banyak-banyak, sakit kepala, kan? Rasa otak bekerja, otak berjalan. Fikiran bukan satu benda yang asing daripada otak, dia duduk dekat otak tu. Akal kita bukan dia duduk terapung atas kepala kita. Tapi kalau ikut teori Plato, ya, akal ni satu alam lain, tak ada kaitan dengan kita. Tapi kita ada connection dengan akal tersebut secara gaib, dia kata. Betul-betul akal kita duduk kat kita. Akal saya duduk kat otak saya, kan? Selagi otak tu boleh berjalan, hidup, adalah akal. Kalau orang makan benda-benda yang mabukkan, minum arak itu bagi kesan kepada darah dia, masuk bahan-bahan yang menjejaskan fungsi otak dia, akal dia terjejas. Kan? Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, kata pemikiran, ingatan bertempat di dimag, otak. So dia bukan benda yang luar daripada fizikal, tak. Rasa cinta, marah, sayang, kan? Itu sampai sekarang orang di barat
walaupun kajian ni belumlah mencapai tahap teori, cuma anggaran ataupun hipotesis sahaja. Sekarang di barat mereka tengah cari. Ada yang kata DNA, ada yang kata saraf yang menyebabkan manusia rasa nak menyembah Tuhan ataupun rasa Tuhan itu wujud. Kenyataan ini bukanlah salah sepenuhnya. Memang Tuhan telah set up dalam badan manusia. Benda itu fitrah. Jadi kita kata fitrah, bukan fitrah ni satu benda yang bersifat di luar daripada capaian panca indera, tidak. Kan? Jadi balik pada isu kita sebut tadi, ialah falsafah mithaliyah, rationalism telah memudaratkan pemikiran manusia dan merosakkan agama. Namun masalahnya ialah dia telah menjadi lidah resmi agama. So dijadikan rationalism inilah agama, dan materialism atau empiricism ini adalah lawan agama. Di sini dah datang masalah percanggahan yang dia berkata di antara religion and science. Sebab sains berpijak pada al-his, pada fizik. Agama dia kata metafizik. Sedangkan istilah metafizik bukanlah istilah yang merujuk kepada satu terminologi. Metafizik itu hanyalah merujuk kepada himpunan buku Aristotle yang disusun oleh muridnya. Jadi murid dia himpun mula-mula bahagian fizik, kajian-kajian Aristotle dalam biologi, dalam kimia, dalam perubatan. Lepas tu bila bab yang kedua, the second chapter, ialah kajian-kajian Aristotle tentang Tuhan. So dia bubuhlah bab tu namanya, yang ni fizik, yang ni metafizik. Metafizik ni selepas bab fizik. Kan? Tapi lama-kelamaan istilah metafizik ni dah jadi merujuk kepada benda yang ghaib. Kan? Dari istilah metafizik tu benda ghaib. Tapi adakah metafizik bukan fizik? Tak. Itu persoalan yang kita kena faham. Sekarang ni bila orang kata agama bersifat metafizik, maknanya dia tidak ada kaitan dengan fizik, tidak ada kaitan dengan empirik, pengalaman, experience. Itu tak betul. So datanglah persoalan sekarang ni, agama bercanggah dengan sains. Kalau kita kata sains ni agama, agama sains. Tak mungkin berlaku percanggahan. Sebab agama Tuhan, sains yang kita duk kaji ni makhluk Tuhan. Mana boleh ada percanggahan di antara apa yang Tuhan suruh dengan apa yang Tuhan cipta? Kalau tidak, kita akan balik jadi iblis. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini falsafah iblisiyah. Dia lihat di sana ada percanggahan. Macam mana kau cipta aku daripada api, kau cipta daripada tanah, tiba-tiba hang suruh aku sujud dekat dia. Jadi pada iblis tak kena. Dari segi ciptaan engkau, api lebih hebat, tanah lebih rendah. Tapi bila engkau suruh yang hebat sujud kepada yang rendah. Itu maksud iblis. Satu ulama yang kaji masalah ni, Cik Ibn Qayyim semua, dia kaji fadilat tanah melebihi api. Amat jelaskan apa kebaikan tanah berbanding api. Kenapa tanah sebenarnya lebih hebat daripada api. Walaupun benda tu taklah kita perlu mengkaji mendalam sangat, tapi setengah orang memang kena macam tu. Kalau dia tak faham, memang kita bentang api dia menyala, bubuh tanah, padam dia. Kan? Tapi tidak ada percanggahan di antara ciptaan Tuhan dengan perintah Tuhan. Kan? Tapi puncanya adalah bila pendapat yang mengatakan akal ni ada satu alam lain
yang dalamnya ada prinsip-prinsipnya yang berbeza pula dengan alam fizik. So ini falsafah yang berkembang sekarang, yang mereka nampak seolah macam falsafah ini berjaya menyelesaikan pertemuan di antara rationalism dengan empiricism. Rationalism sebelum ni kita ada ajaran Plato yang mengatakan di sana ada alam akal, dikembangkan oleh Berkeley, mengatakan bahawa setiap benda yang wujud hakikatnya ialah apa yang wujud dalam akal. Pasal apa kursi ni wujud? Pasal kita yang bayang dia wujud. Ada kulli hal, maknanya tu orang kata kalau macam tu dunia ni senang je nak musnah. Kau pejam mata habis. Kan? Hakikatnya bila pejam mata siapa pun tak ada, termasuk jari kita sendiri. Nah, dengan ajaran empiricism yang melihat tidak ada langsung benda dalam akal. So datang Kant, dia bahagikan dua alam ini, alam akal dengan alam fizikal. Ini tak betul. Antara falasi yang sering ditimbulkan oleh orang etis ialah dia kata, okey, kamu kata setiap kejadian mesti ada pembuat. Dia kata ni alam kita, tapi kalau kita ada alam lain, multiverse, oleh ini dia kata dalam alam tu tak perlu pembuat untuk berlaku sesuatu. Kita kata ni bohong. Ni bohong. Ini juga dibina atas konsep percanggahan antara akal dengan fizikal. Kan? So sekarang depa yang duk promote teori, bukan teori lah, kita panggil andaian multiverse, multi universe. Kan? Depa kata bila berlaku Big Bang, dia mengembang, alam dia mengembang, lepas tu dia boom, meletup. Once dia meletup, dia pecah kepada banyak alam. So yang alam yang kita ada ni dengan galaksi yang berjuta-juta ni, ini satu alam. Dia kata ada lagi alam ni yang kita tak tahu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berjuta trilion alam. Dia kata banyak. Semua alam tu semua tak tersusun, dia kata. Ini bila dah berkembang tak tersusun, dia kata jadilah alam kita ni tersusun. Tu kita tanya kat dia, berapa jumlah andaian untuk membolehkan berlakunya alam yang tersusun daripada alam yang tidak tersusun? Lebih kurang 10 kuasa, lupa lah dia ada kiraan dia, 10 lebih kurang 10 kuasa 150. Lebih kurang 10 kuasa 150 apa? Habis dakwat pen, beli pen baru pula tulis nombor kosong. Kan? Sampai kiamat pun kita tak habis tulis kosong. Kan? Sedangkan nak dapat satu enzim, nak dibuat kiraan, kalau kata teori Darwin ni betul, badan manusia, tumbuh-tumbuhan apa semua ni jadi secara rawak. So untuk membolehkan satu enzim jadi secara rawak, satu enzim untuk dia jadi serawak secara evolusi, berapa kemungkinan dia? 10 kuasa 4,000. Ini Darwin mati hidup balik pun tak habis. Kan? Padahal alam, umur alam baru 10 kuasa 80. Kan? Kalau kita kata umur bumi baru 14 bilion tahun, mana nak dapat ni enzim ni? Tak kira lah betul tak betul teori tu, tapi teori mereka tak nakut kontradik. Hang kata umur bumi baru 14 bilion tahun, tapi nak boleh dapat satu enzim, ini dah lebih daripada itu, baru satu enzim. Kan? Macam mana tu? Itu dia tak nakut. Kan? Jadi percanggahan. Poin kita nak kata ialah
punca duk jadi iskal dalam masyarakat hari ini, semuanya bermula daripada mereka melihat di sana ada ta'arud bainan naqli wal aqli. Ada percanggahan di antara khabar agama dengan akal, atau khabar agama dengan kajian, atau khabar agama dengan pemerhatian. Kan? Ini iskal yang paling besar. Dan puncanya balik kepada theory of knowledge yang tak betul. Itu kita boleh anggap kitab Ibn Taymiyah Dar'ut Ta'arud adalah kitab berkenaan dengan theory of knowledge bidarajatil ula. At the first class, dia adalah kitab epistemology, sebelum ia adalah kitab-kitab yang lain. Okay. Jadi sebab itu Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menjelaskan bahawa tidak boleh ada percanggahan di antara akal dengan nakal, dan tentu sekali tidak boleh ada percanggahan di antara agama dengan apa benda yang lain pun dalam alam ni, sebab alam ni ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Dan kita dah kata tadi, ilmu yang kita dapat ni daripada Tuhan, tapi Tuhan ajak kita melalui panca indera. Dia pengalaman, experience. So dia tak mungkin berlaku di sana percanggahan. Kalau tidak, kita akan balik kepada falsafah iblisiyah tadi. So kaedah rasionalism yang mengatakan bahawa memang di sana Tuhan di luar berjangkauan akal adalah falsafah yang cukup bahaya, yang membawa natijahnya kepada menafikan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan inilah punca kenapa orang yang mengikut falsafah empiricism pula menafikan kewujudan Tuhan. Dan bila kita sebut falsafah empiricism, materialism, tentulah pemikiran orang kita sekarang akan terbayang Karl Marx, akan terbayang Darwin, akan terbayang Engels dan komunis seluruhnya lah. Akan terbayang Mao Zedong. Kan? Dianggap mereka lah yang mewakili falsafah empiricism. Tapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kata, golongan empiricism ini orang yang berpegang kepada bahawa punca ilmu pengetahuan adalah menerusi panca indera daripada apa yang wujud di luar, menerusi experience. Ada dua golongan. Golongan yang melihat wujud itu, pengetahuan itu terhenti pada alam dunia. Alam dunia, maksudnya kita boleh capai apa yang ada dalam alam kita sekarang. Yang inilah yang akan bawa mereka kepada atheism sebenarnya, dia kata. Sebenarnya adapun golongan yang kedua, mereka yang melihat baik dunia maupun akhirat, kedua-duanya boleh dicapai dengan panca indera. Inilah dia orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, ahli isbat. Saya kata ahli sunnah wal jamaah secara asasnya, walaupun isu sekarang ni tengah hangat dalam masyarakat ilmu membincangkan isu ini, tapi tak apalah, kita sebut dengan terang-terangan saja. Hakikatnya ahli sunnah wal jamaah empirisis. Maksudnya kita melihat knowledge acquired through experience, through kita kata senses. Okay. Tetapi kena satu tanbih. Bukan makna ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa pengetahuan manusia ini diperolehi melalui senses, maknanya benda yang wujud hanya wujud bila kita boleh rasai. Itu tak betul. Tak betul. Wujud bukan yang mewujudkan, pengetahuan kita bukan yang mewujudkan. Ilmu dia tidak ada kesan dari segi mewujudkan.
golongan rationalism, dia melihat pengetahuan kita, knowledge yang mewujudkan alam. So kenapa kelas ini ada orang? Sebab saya bayangkan kelas ni ada orang. Secara mudahnya macam tu, kan? Sebab akal mencapai, dalam kelas ni ada orang. Tapi kalau akal tak capai, tak ada orang, kan? Dia kata salah. Bukan. Kalau saya tak tahu dalam kelas ni ada orang, saya keluar daripada sini, kelas ni tetap ada orang. Kerana wujudnya saya, wujudnya tuan-tuan, wujudnya setiap dari kita wujud, bukan kerana orang tahu kita wujud, tapi memang kita wujud. Disebabkan kita wujudlah kita boleh diketahui kewujudannya. Itu kaedah, kan? Sesuatu benda itu knowledgeable, boleh diketahui sebab dia wujud, bukannya dia wujud sebab dia diketahui. Kan? Kalau tidak kita akan jadi iskal. Ini iskal orang dalam masalah takdir, dia selalu jadi isu. Dia kata habis kalau Tuhan dah tahu apa yang kita akan buat, maksudnya kita ni ada pilihan kan tak ada pilihan? Kenapa kita kena azab kalau Tuhan dah tahu saya akan buat dosa? Kenapa saya kena hukum? Kalau Tuhan dah tahu saya akan buat ini, kenapa saya? Habaq ke dia? Tahu bukan mewujudkan. Tuhan tahu satu isu. Sebab itu Tuhan tidak hukum engkau berdasarkan apa yang dia tahu sebelum engkau buat. Ilmu Tuhan yang memberi kesan pada pahala dan dosa ialah ilmu dia berkenaan pengetahuan engkau telah atau sedang buat benda tersebut. Dan Tuhan Azza wa Jalla, perbuatan engkau ini berlaku bukan kerana Tuhan tahu, tapi kerana Tuhan cipta. Tapi tentulah bila Tuhan mencipta, dia mencipta benda yang dia telah sedia tahu. Lepas tu datanglah perbahasan, barulah kita boleh bahas dengan dia hikmah dan sebagainya. Semata-mata engkau bayangkan macam Tuhan tahu, maka Tuhan paksa saya, apa kena? Tak betul. Dia tahu, dia tak paksa. Sebab tu ulama suka bagi contoh seorang guru yang tahu anak muridnya pemalas. Lepas tu dia kata dekat anak murid dia, aku rasa hang ni exam fail lah. Lepas tu fail sungguh. Dia main kat cikgu dia ni, cikgu lah ke, siapa suruh cikgu kata rasa saya nak fail? Tak. Cikgu dia rasa dia nak fail pasal pengalaman cikgu dia dengan budak ni dalam kelas main sembang, kan? Itu punca, kan? Tapi dia tak boleh faham konsep ilmu itu yang memberi kesan. Tak boleh nak minit lah. Ala kulli hal, okay. Kita kata ilmu Tuhan bukan yang menyebabkan kita buat itu dan ini. Tuhan tahu apa yang kita akan buat. Yang menyebabkan alam ni berlaku adalah penciptaannya. Di antara punca ahli falsafah rationalism kata alamnya qadim. Dia kata Tuhan dah tahu alam ni wujud. Tuhan dah tahu alam ni akan wujud. So semenjak Tuhan tahu alam ni wujud, dia kira alam telah wujud. Dia kata mengarut gila. Tuhan tahu alam akan wujud, alam belum wujud. Di sinilah kita nak bagi tahu, kata kita kena bezakan benda yang maujud dengan ma'qul. Kita ada maujudat dan kita ada ma'qulat. Kita ada benda yang wujud, exist, dan kita ada ma'qulat, benda yang boleh difahami, mafhumat, yang boleh dicapai oleh akal. Bukan semua benda yang dicapai oleh akal wujud. Bukan semua benda yang boleh dicapai oleh akal wujud. Tetapi apa yang wujud mesti boleh dicapai oleh akal. Kerana tapi bukan wajib akal capai benda tersebut.
Boleh jadi ada benda yang wujud yang tak siapa pun tahu. Mustahil lah. Tak mustahil. Tapi dia wujud, tapi siapa pun tak tahu. Kan? Allah Ta'ala ada nama-nama yang kita tak tahu, siapa pun tak tahu. Awis ta'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indah, atau nama-nama ya Allah yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi engkau. Nabi kata, so, ada nama Tuhan, siapa pun Tuhan dia tahu. Hakikat Tuhan, Tuhan dia tahu. Jadi seorang yang, kalau kita kata Nabi masalahnya, takrif Nabi ialah dia orang yang diberi wahyu kepadanya, dan Nabi tak mesti dia disuruh sampaikan apa yang dia dapat. So mungkin ada Nabi yang tak ada umat. Macam Nabi kata, ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahat, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku tengok ada Nabi yang ada pengikut dia tak lebih daripada 10 orang. Ada Nabi ada 1-2 pengikut. Dan ada Nabi yang tak ada pengikut. Ada kata para ulama, maksud Nabi tak ada pengikut di sini ialah Nabi yang bukan Rasul. Dia tak diutuskan kepada siapa-siapa, dia seorang-seorang dia ya. Dia tak disuruh sampaikan. Jadi siapa pun tak tahu dia Nabi. Adakah itu menyebabkan dia bukan Nabi? Tak, dia Nabi. Orang lain tak tahu kata dia Nabi, bukan makna dia tak Nabi. Dia tetap Nabi. So itu wujud. Tetapi ada tak cara untuk kita tahu dia Nabi? Ya, ada. Kalau dia habaq, atau kita tanya, atau kita siasat, kita tengok keadaan dia, kita boleh tahu dia, kita tahu kata dia Nabi. Kan? So mungkin untuk kita tahu, ya mungkin, tapi bukan wajib untuk kita tahu. Bukan syarat benda yang, satu kita kata bukan syarat benda yang wujud diketahui. Tetapi syarat benda yang wujud ialah ia boleh diketahui. Dia ada possibility, kemungkinan untuk diketahui. So apa yang tak mungkin boleh diketahui dengan makna mungkin dicapai dengan pancaran, tak wujud. Itu kata Ad-Darimi rahimahullah radhiyallahu an, Larat di atas Bishr al-Marisi. Dia kata, engkau wahai Bishr al-Marisi, Jahmiyah, mendakwa Tuhan yang kau sembah tidak boleh dicapai dengan panca indera yang 5. Tidak boleh dilihat, tidak boleh didengari, tidak boleh dirasai, tidak boleh dihidu, tidak boleh disentuh, tidak boleh. Kata Ad-Darimi, kita telah sedia maklum apa yang tidak boleh dicapai dengan mana-mana panca indera tak wujud, dan setiap benda yang wujud mesti boleh dicapai dengan panca indera atau salah satu panca indera. Itu Ibn Qayyim kata, bila kita di akhirat nanti, kalau dalam syurga atau neraka nanti ada benda yang tak boleh dicapai dengan panca indera kita yang 5 yang ada sekarang, maka Tuhan akan cipta panca indera yang ke-6. Orang barat dah kelang kabut cari the sixth sense. Kan? Relax lah. Beriman dengan akhirat, esok masuk syurga, dapatlah panca indera ke-6, 7, 8, 9 juta. Kan? Yang kalut nak kat dunia tu siapa suruh? Dia kalut nak cari panca indera ke-6 di dunia ni, itulah pergi buat meditasi, yoga, pergi bayar ribu-ribu masuk nak cari panca indera yang tersembunyi dalaman. Oh. Kan? Panca indera yang bersifat Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Buat ibadat elok-elok, jangan buat syirik, masuk syurga, Tuhan bagi macam-macam panca indera tak? Kan? Macam golongan yang percaya multiverse lah. Kan? Dia tanya dia, habis tu multiverse ni macam mana kita nak tahu dia wujud? Dia kata kita ada teori. Dia kata kita ada teori, the string theory, teori benang. Dia kata setiap benda berbeza bentuk molekulnya kerana berbeza dia punya dimensi pergerakan. Kan? Dimensi pergerakan tu beza, dia kata. Dia kata contoh, kalau dalam nisbiyah ammah, nisbiyah ammah orang putih panggil apa dalam fizik? Orang Arab panggil nisbiyah ammah. Nisbiyah ni dia panggil relativity. Kan dalam fizik kan kita ada relatif kan, relatif umum dengan relatif khusus. Kan? Anak baca fizik dalam
Melayu dengan Arab kan, dia jarang. So dia nak dapat istilah Inggeris tu payah sikit kan. Tapi kita dulu tak ada lagi, zaman kita tak ada dalam BI lagi. Kami dulu zaman-zaman kami orang best pertama mengaji EST. English for Science and Technology. Ala kulli hal, masa tu kita belajar fizik semua dalam bahasa Melayu ya. Kan kita tahu kereta kan, mesti apa kereta belakang nampak kecil? Mesti dia jauh. Mesti matahari nampak kecil, dia jauh. Kan? Makin dekat nampak makin besar. Kan? So dia kata macam tu lah juga dalam molekul ni. Dia kata pasal apa benda tu beza, pasal pergerakan antara proton, neutron tu dia ada dimensi yang berbeza. So kita tanya, dia dimensi ada berapa? Kan? Yang kita tahu sekarang dimensi adalah panjang, lebar dengan tinggi. Itu dimensi tempat. Dan kita ada satu lagi dimensi, nama dia masa. So ada empat dimensi sahaja. Kan? Oh dia kata tak, kita ada 6, kita ada 11, kita ada 13. Mana dimensi 11, 6, 13? Tak nampak, dia kata sebab halus. Sebab dia kata panjang benang yang menghubungkan antara molekul dengan molekul ni, dia panjang dia ialah panjang blank. Maksudnya panjang yang paling halus, yang tak boleh dicapai. Jadi hang punya anggaran je. Bohong gila. So dia tengok golongan etis, dia boleh percaya teori-teori yang mengarut macam ni, yang tak dibuktikan dalam makmal, yang tak dibuktikan dengan kajian saintifik. Dia boleh percaya. As long as kita jangan percaya Tuhan. Macam-macam ghaib yang mengarut dia percaya. Khurafat gila. Kan? Lepas tu kita suruh dia percaya ada alam akhirat, tak percaya, bongok dah. Hang boleh percaya ada, dia kata ada trilion alam, dia kata. Pernah tengok? Tak pernah. Kan? Terus universe yang ada kat kita ni pun, kan? Galaksi hak kita duduk ni pun kita tak teroka habis. Tiba-tiba nak pergi dakwah kata ada lagi universe lain. Takut. Tapi kita sebagai orang Islam, kita kata dekat dia, memang ada banyak alam. Kita ada alam dunia, alam syurga, alam neraka, alam malaikat, alam jin. Yang ni tak percaya macam apa? Yang ini kami dah buktikan secara saintifik. Betul tak? Alam syurga, paling kurang alam syurga. Adakah alam syurga telah terbukti secara saintifik? Of course lah. Pasal Nabi Muhammad dah masuk tengok syurga. Nabi tengok dengan mata dia. Nabi pijak dengan kaki dia. Reality. So alam syurga hakikat. Bahkan kalau kita kata syurga Nabi Adam yang Nabi duduk tu memang syurga yang akan kita masuk di akhirat, lagi jelas lah. Memang pak kita duduk dalam syurga. Dia sangat saintifik. Kan? Alam neraka Nabi tengok, ra'aitul jannata wan nar. Kan? Alam kubur Nabi dengar orang akan azab dalam kubur. Kan? Nabi dengar. Malaikat Nabi tengok Jibril, lahu sittu mi'ati janah, 600 sayap. Kan? Jin Nabi tengok jin. Jin datang dakwah Nabi. So paling kurang agama Islam, apa yang Islam dakwah dari segi alam ghaib dicapai oleh panca indera. Kalau kita kata apa dia kajian saintifik, apa syarat benda tu nak dianggap sebagai saintifik? Syarat pertama, mestilah mujarrabah. Mestilah dia sesuatu yang boleh dicapai secara fizikal. Syarat pertama. Engkau dakwa alam ni ada banyak alam, multiverse, tapi alam multiverse yang versi engkau, satu alam pun kau tak pernah jumpa, kau tak pernah teroka, kau tak pernah boleh buat sains kajian dalam makmal. Itu hang percaya. Alam multiverse hak kami bawa, yang Nabi kami ajak dalam Quran dan Sunnah, hang tak mau terima.
sedangkan telah terbukti secara saintifik. Kan? Bahkan dia bukan sekadar teori, dia adalah hakikat ilmiah. Betul tak? Dalam sains, dalam sains, dia paling tinggi ialah fakta. Tapi fakta sains ini tidak menjadikan awak saintis. Dia pun tak panggil orang yang mengenali fakta sains sebagai saintis. Betul tak? Contoh fakta sains. Apa dia fakta sains? Kursi berwarna biru. Ni fakta sains. Ni orang yang tak pernah tengok buku fizik pun tahu. Kan? Kalau satu orang kata, saya saintis. Kenapa buat saintis? Sebab saya boleh buat kajian saintifik. Apa kajian saintifik buat? Kursi tu warna biru. Kata kat dia, silalah pilih daftar jadi ahli dalam pertubuhan sains. Kan? Tak ada siapa nak terima dia. Tapi sains tu pada peringkat yang kedua. Apa dia peringkat kedua? Kenapa kursi tu warna biru? Soalannya, kenapa dia warna biru? Kan? So, kenapa dia warna biru? Ni tugas apa? Tugas akal. Akal kena fikir. Kenapa warna biru? So, akal tengok. Akal nampak dengan mata warna biru. Kenapa dia warna biru? Mungkin sebab ada cahaya lampu suluh ke? Kan? Atau saya sebenarnya spek mata saya ni terkena cat biru, jadi saya nampak biru ke? Kan? Atau sebab apa? So kita pun pergi dekat kursi tu, kita tengok lagi. Oh, dia kata tak, saya memang kursi ni memang pakai benang ceruk warna biru. Dapat. So teori tadi, kita dah buat satu teori. Kursi tu warna biru sebab dia dicat dengan warna biru. So, perkataan kita, kursi tadi warna biru sebab ia dicat dengan warna biru. Adakah dia telah menjawab semua benda? Ada lagi persoalan. Persoalannya, siapa cat kursi ni? Cat jenama apa dia pakai? Benang jenis apa? Yang ini akal tak boleh jawab. Ini persoalan yang sains tak boleh jawab. Macam mana dia nak tahu? Dia kena cari siapa buat kursi ni, kilang mana. Dia kena pergi tanya. So di sinilah maklumat manusia ni kita sebut, dia mesti bergabung di antara panca indera, akal dan khabar. Akal dan khabar. Apa yang kita boleh capai dengan akal, dengan panca indera, maklumat ini akan dipindahkan kepada akal. Akal akan proses, akal akan simpan maklumat. Lepas tu akal akan buat satu hukum, satu kaedah. Kan? Kita tengok besi kena panas dia mengembang. Kita tengok satu besi, dua besi, tiga besi, maka akal pun kata besi bila panas dia akan mengembang. Tetapi maklumat ini tidak perlu semua orang kena rekod. Maksudnya tidak perlu semua orang kena experience. Dia cukup seorang rekod. Itu kita nak bagi tahu kaedah dia. Cukup satu orang rekod. Satu orang pergi experience benda tu, maka experience itu akan ditransfer, akan dipindahkan kepada orang lain menerusi khabar, pemberitahuan. Dan apa yang dipindahkan dengan khabar untuk membolehkan orang yang diberitahu faham, dia mestilah ada experience dengan benda yang nak sama dengan benda tersebut. Jadi kalau orang cerita dekat dia besi mengembang bila panas, dia kena tahu apa tu besi, apa itu mengembang, apa itu panas. Kalau dia sepanjang hayat tak pernah tengok besi, mampu dia tak tahu. Ulang pilah 1000 kali kat dia, besi mengembang bila panas, tapi dia besi pun dia tak tahu. Kalau dia belum pernah merasai panas, dia orang duduk tempat sejuk, tak pernah rasa panas, tak pernah tengok api, macam mana nak faham? Tak faham. Dia tak boleh tengok benda mengembang,
Tak faham juga. Tak. Kan? So sebab itulah 3 perkara ni mesti saling berkaitan. Ini cara maklumat itu diproses dalam kalangan manusia. Kan? So sains, kita kata yang kita sebut tentang sains sekarang ini, maklumat sains, fakta sains, kemudian teori sains, kita kena faham mana yang dia adalah kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak ialah pada fakta sains. Fakta sains dicapai dengan panca indera biasa, layman. Tidak perlu kepada kajian saintifik yang mendalam. Kajian saintifik yang mendalam tu, kita nak buat teori kenapa jadi macam ini. Kenapa dia berlaku macam ini. So untuk jawab kenapa, itu datang teori. So itu andaian. Jadi betul tak betul. Tetapi untuk menjawab siapa ni, kita kena dapat perkhabaran dan sebagainya. Sebab itulah kajian sains, dia tak boleh menjawab persoalan macam mana alam ni jadi. Dia hanya boleh menjawab macam mana alam ni berfungsi. Sains boleh jawab macam mana jantung fungsi. So kita pergi dekat doktor atau budak yang nak periksa PMR sains, mestilah dia ingat kan masa nak periksa, nak ujian exam pasal jantung. Kan? Silap-silap dia dah ingat pada doktor. Kan? So kita panggil satu budak ni nak periksa PMR. Tanya dia, cerita sikit jantung, cuba sikit. Dia pun cerita lah. Aorta, vena, ventricle, kanan, kiri. Misalnya kawan nak periksa tengah duk apa lagi. Kan? So sains boleh cerita jantung tu macam mana, fungsi dia apa semua, pam darah. Kan? Tanya dia, so macam mana jantung ni jadi? Kita dah jawab. Kan? Kalau orang tanya macam mana kereta boleh jalan, orang kata kereta jalan pasal ni enjin, ni kunci dia, kita start, ada minyak. Kan? So dalam proses macam mana enjin kereta tu boleh start, betul macam mana roda tu boleh pusing. Tapi kalau kita tanya dekat engineer mekanik tu, macam mana kereta ni jadi? Macam mana kereta ni dibuat? Yang boleh habaq dia orang yang kerja kilang kereta. Dia yang tengok macam mana kereta tu susun. Kalau kita tanya mekanik, kereta ni masa jadi tu dia pasang tayar dulu ke? Pasang apa dulu? Dia pun tak tahu. Boleh tak habaq dekat saya, skru mana yang mula-mula dia pasang? Turun kedai bawah tu lagi, dia tanya Cina tu, ni kereta yang tengah repair ni, masa kereta ni dia orang buat dekat kilang, mana satu skru yang pertama dia berubah? Sekali lagi dia halau kita, telefon tanya rambutan ambil kita. Tak ada jawabnya. Tak ada jawab. Kalau orang tanya komputer ni, macam mana komputer ni boleh fungsi? Kita panggil Salman ke siapa mau cerita. Tapi kalau tanya orang yang boleh cerita pasal komputer ni, masa nak buat komputer ni, apa bahan pertama yang dia pakai? Tak tahu. Tak tahu. Kita tak boleh tahu. Sebab itulah sains tidak boleh menjelaskan the origin of life. Dia tak boleh jelaskan. Sebab itu Tuhan kata dalam surah Al-Kahf, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Aku tak pernah, kata Allah Ta'ala, menjadikan mereka sebagai saksi. Ma ashhadtuhum, aku tak pernah jadikan mereka saksi penciptaan langit dan bumi, dan tidak juga penciptaan diri mereka sendiri. Tuhan kata aku tak pernah minta mereka jadi saksi. Pasal apa Tuhan tak minta jadi saksi? Pasal memang kalau jadi saksi pun syahadatul zur, kita tak tengok. Memanglah maksud ayat ini ialah
Tuhan tak terima persaksian orang kafir. Tuhan tak berhajat kepada manusia untuk menyaksikan Tuhan itu yang hak. Bukan itu maksud ayat dia. Tuhan kata, aku tak perlu manusia untuk menjadi saksi kata aku Tuhan. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wa aqula khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudhillina aduda. Dan aku tak pernah ambil orang yang sesat sebagai penguat. Tuhan tak perlu manusia untuk saksikan dia Tuhan. Dia Tuhan kerana dia Tuhan, bukan kerana kita mengaku dia Tuhan. Dia juga ayat ni memberikan kita kefahaman epistemologi yang kita sebut. Maksudnya satu benda itu adalah dia kerana memang dia adalah dia, bukan kerana kita tahu dia macam tu. Kalau kita kenal dia lain daripada yang dia sebenarnya, tak mengubah hakikat diri dia. Al-Quran adalah benar, sama ada orang terima atau orang tak terima. Muhammad adalah Rasulullah, sama ada orang beriman atau orang tak beriman. Allah adalah Allah, sama ada orang kenal Allah atau orang tak kenal Allah. Sama ada orang derhaka atau taat, sama ada orang sembah atau orang syirik, Allah tak Allah. Ya. Tak mengubah fakta. Fir'aun, dia mendakwa dia Rabb. Adakah itu menjadikan dia Rabb? Tak. Dia tetap hamba sampai bila-bila. Semata-mata dia perasan diri dia sebagai Rabb. Ya. Fir'aun paling kurang dia perasan diri dia Rabb dengan makna pemerintah, pembuat undang-undang yang mutlak. Tapi kalau macam Ibnul Farid yang perasan memang dia adalah Tuhan sekalian alam, adakah bila Ibnul Farid rasa diri dia adalah Tuhan sekalian alam, dia rasa dia yang cipta alam ni, menjadikan dia memang Tuhan? Tak. Akhirnya hari dia nak mati, dia baru sedar, dia kata aku bukan Tuhan, aku nak mati. Nampak bodoh? Itu pun orang sufi kata wali. Na'udzubillah min zalik. Jadi, tapi poin dari situ ialah di antara faedah yang kita dapat daripada ayat ini, bukanlah tafsirannya tapi faedahnya, ialah kita tak menyaksikan kejadian langit dan bumi. So kita tak tahu proses tu macam mana. Satu macam Big Bang, sampai sekarang dia dipanggil teori, dia bukan panggil fakta. Dia bukan scientific fact, bukan scientific facts. Dia hanyalah scientific theory. Kan? Sebab dia hanya nampak alam ni expanding, the universe is expanding, mengembang. So logiknya apa yang expand maknanya dulu dia mengecut. Tapi macam mana dia expand? Sebab kuasa gravity G lebih rendah berbanding kuasa dark force. Dark force lebih kuat daripada gravity force. Maksudnya kuasa untuk menendang alam ini mengembang, dia lebih besar daripada kuasa tarikan gravity. Gravity lemah, 10 kuasa negatif sebelah. Tapi kalau kita kurangkan lagi kuasa gravity daripada itu, tak boleh, alam akan mengecut. Kalau gravity besar daripada itu, dia akan mengecut. Kalau gravity lemah, alam akan relai. Dia mesti kekal pada nilai dia tu. Sama juga kuasa mengembang tadi. Lebih besar. So, dia buat kesimpulan, dia kata, so kalau alam ni mengembang, so alam mengembang, itu fakta lah, mesti nampak dengan teleskop. Kan? Kita nampak, kata sekejap bintang duduk sini, macam lama-lama dia dah gerak. So itu fakta, nampak, diperhatikan. Tapi kenapa dia mengembang? Andaian, macam-macam andaian. So antara andaiannya adalah sebab dulu dia satu, waktu dia meletup. Betul ke dia meletup? Wallahualam. Kan? Kita tak boleh nak yakin untuk Tuhan, dan Tuhan tak bagi tahu macam mana asal alam tadi. Kan? Meletup ke tak meletup ke, kita tak tahu. Itu bukan syarat. Itu based on hukum alam yang telah ada. Sebab kita duk tengok benda itu, kalau dia mengembang, biasanya sebab dia bermula daripada satu keadaan yang panas. Pasal kita tengok ayak, macam besi tadi, besi mengembang bila panas, ayak mengeregak bila dia panas, boiling. So based on that
teori, dia kata alam ni dulu pun macam tu lah. Tapi kita kata teori lah. Bukanlah kami nak tolak, tapi kita kata nak beriman tak mungkin lah. Nak beriman tak boleh lah. Pasal kanun alam, kanun fizik hanya wujud setelah adanya alam, setelah adanya fizik. Kita tak boleh kata macam mana kipas ini berfungsi, maka inilah bagaimana kipas itu jadi. Tak mungkin. Kita dah sebut tadi. Keadaan satu benda setelah dia wujud dan bagaimana dia berfungsi, itu bukan dalil kata itulah cara dia jadi. Tak betul. Kan? Darwin tengok manusia, makhluk ni berkembang pada kecil apa semua, dan dia kata so manusia sebenarnya makhluk hidup ni jadi daripada apa nama dia panggil evolusi, perkembangan. Ya. Dia tak katalah manusia tu asalnya dulu beruk jadi manusia, tapi beruk tu macam kita punya sepupu atau dua pupu itulah. Ya. Tapi dalam teori Darwin memang kita dengan binatang ni memang semua adik-beradik belaka. Sebab dah kali kita berkongsi satu moyang yang sama. Moyang kita adalah bakteria. Bakteria pertama yang hanya ada satu molekul. Tanya dia, kita tengok? Dia pun taklah tengok. Bohong gila. Kan? So kita kata dekat Darwin, hang tak boleh jadikan bila hang tengok makhluk ni berkembang daripada kecil tu dia besar. Hang kata inilah cara makhluk jadi. Tak betul. Sebab Tuhan jadikan Adam ready made macam tu besar, 60 hasta. Kan? Jadi kita kena tak boleh jadikan sistem yang ada sebagai dalil kata inilah cara dia jadi. Tak betul. Tak betul. Okay. Jadi teori sains, okay, dia adalah teori yang bukan yakini, zanni. Zanni maksudnya dia sangkaan yang paling kuat kalau dalilnya meyakinkan, dan dia tak boleh menjelaskan semua perkara. Dia boleh menjelaskan banyak perkara. Kalau banyak perkara yang teori itu boleh jelaskan berbanding sedikit, maka teori itu akan dijadikan sebagai teori utama dalam pengajian. Kita kena faham macam mana teori sains dipilih untuk dimasukkan ke dalam buku teks. Dia berdasarkan teori itu boleh menjawab majoriti persoalan. So kenapa teori Big Bang dipilih? Sebab dulu saintis percaya alam ni azali, macam tu. Dia tak ada Tuhan cipta. Kalau yang kata ada Tuhan pun, bagi dia alam wujud serentak dengan Tuhan. Macam tu sahaja. So bila fakta sains dah ada sekarang, alam ni mengembang. Kalau alam ni mengembang, maknanya kalau kita patah balik belakang, alam ni akan mengecut-mengecut sampai ke satu point dia tak ada. Maknanya alam bermula daripada tidak ada kepada ada. So apa yang tak ada, mesti ada yang mengadakan. Sebab tu bila teori ini datang dijumpai, Einstein tak boleh tidur. Einstein jadi risau. Dia kata fakta bahawa alam ni mengembang merisaukan aku. Siapa risau? Pasal dia kata takut kita kena balik jadi orang beragama habis. Kita kena balik jadi Kristian lah. Selagi mana alam ni mengembang, maknanya dia dulu tak ada, dia ada, maka kita terimalah kata ada Tuhan. Dan option yang kita ada di barat ni, Tuhan kita ialah Tuhan orang Kristian yang kita tak mahu. Pasal di barat dia pun jadi ateis bukan sebab memang fakta sains kata Tuhan tak ada, bukan. Dia jadi ateis dulu, lepas tu baru dia mula buat fakta teori sains untuk menyokong kata Tuhan tak ada. Betul tak? Kita kena faham macam mana orang jadi ateis. Dia tak ada orang jadi ateis sebab mengaji sains, lepas tu jadi ateis. Tak. Pasal dia ada masalah dalam agama dia yang dia tak ada terima. Sama ada sebab dia nak hidup dengan syahwat, dia tak ada kongkongan. Antara punca kita tadi, pahaman agama yang terlalu Tuhan yang disifatkan terlalu rasionalis, yang akhirnya Tuhan tu tak boleh menjelaskan kejadian alam. So dia kata as long as Tuhan yang diberi oleh agama kita adalah Tuhan yang tak boleh ada hubungan dengan alam, Tuhan yang tak ada kaitan, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tapi dalam masa yang sama kita kata dia yang cipta alam ni, macam mana? Ini persoalan yang besar yang ditimbulkan dalam ilmu teologi. Kan? Betul?
antara iskal yang paling besar dalam mazhab Asy'ariyah ialah soalan penciptaan. Kalau Tuhan itu Tuhan yang tidak bergerak, tidak ada pergerakan, tidak ada perbuatan, macam jadikan alam? Itu masalah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tahu Tuhan jadikan alam dengan menyebut kun fayakun. Ada makhluk yang dicipta dengan tangan dia sendiri, macam Adam AS. Dia tanam pokok syurga Adnin dengan tangan dia. Dia tulis Taurat kepada Musa dengan tangan dia. Dia cipta Arash dengan tangan dia. So ada benda yang Tuhan buat directly dengan tangan dia, ada benda yang Tuhan wujudkan dengan kudrah dan perkataan dia, kun fayakun. Ya. So adalah satu action, tindakan, perbuatan, ada movement daripada Tuhan untuk mewujudkan. Tapi dalam teori ilmu Asy'ariyah masalahnya, dan ilmu kalam secara umumnya, bagi dia hanya ada khaliq, pencipta, ada makhluk yang dicipta, tapi tidak ada yakhluqu, menciptakan. Mencipta tak ada masalah tu. Kita kalau kita tengok, ada buku, ada penulis dan ada penulisan. Penulis menulis tulisan, baru dah jadi buku. Asy'ariyah kata dah. Cukuplah kita ada kertas dan kita ada penulis, maka akan adalah buku. Tanpa berhajat penulis tu pegang pen, lepas tu nak kena gerakkan tangan dia tulis huruf. Lebih kurang macam tu dah fahaman apa. Kalau kita nak faham masalah dia dengan Tuhan, memang rumit. Yang mana hanya satu saja kemungkinan yang boleh mentafsirkan teori mereka, itulah wahdatul wujud. Kalau tak ada wahdatul wujud ni, akidah Asy'ariyah tumbang. Wahdatul wujud penting dalam akidah Asy'ariyah. Kalau dia tak bagi option pengikut dia untuk terima wahdatul wujud, pengikut dia akan jadi ateis terus. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kenapa kita tengok Asy'ariyah ini begitu mati-matian nak supaya fatwa dimansuhkan, fatwa yang kata wahdatul wujud kafir di Malaysia ni dibuang dan diganti dengan wahdatul wujud sebagai pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab mereka menghadapi sangat-sangat getir dengan keadaan etis yang begitu banyak. Macam mana? Mereka tak ada jawab nanti, kan? So Tuhan Asy'ariyah ada qudrah iradah qadimah, ghair mutajaddidah, dan dia tak bercakap, tak ada suara, kan? Dia tak bergerak. Kana Allah wa lam yakun syai' wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Allah telah sedia wujud, tak ada benda wujud, dan dia sekarang seperti sebelum ada benda yang lain, sama aja. Tuhan tak berubah, tapi dia mesti ada perbuatan, actions yang dia buat, kan? So ini masalah. Tuhan yang begitu mithali, Tuhan yang begitu rasional, begitu idealistik, yang tak mungkin boleh wujud pada alam realiti. Ala kulli hal, ini kita kata tadi, dalam sains kita kena faham bahawa teori sains bukan mutlak benar, bukan muktamad benar. Walaupun kita kata ilmu diperolehi melalui pengalaman, melalui experience, senses, tetapi dia masih lagi berhajat kepada, dia boleh mencapai apa yang kita sebut sebagai yang zahir, dan rumusannya akan dibuat oleh akal berdasarkan qiyas, dan maklumat itu akan dilengkapkan dengan khabar menerusi orang yang ada experience langsung, direct experience. Sebab kita manusia ni hidup saling bertukar pengalaman. Betul anda kata tadi, syarat untuk satu benda itu diketahui kewujudannya, bukan semua orang kena tahu, cukup seorang tahu. Dalil dia, kalau kita tengok sekarang sains, berapa orang yang jumpa quantum physics? Kalau kita tanya, siapa jumpa quantum physics, berapa orang? Jawapan dia seorang, Niels Bohr. Okey, kalau kita tatbik kaedah ini, masalah khabar ahad dengan mutawatir. So sekarang, kewujudan quantum physics, khabar ahad kan mutawatir?
Ahad yang paling ahad sekali. Sebab rawi dia seorang. Kan? Tapi kamu terima tak? Ya, terima. Berapa orang yang jumpa asal-asal masuk, yang kawan yang jumpa kata alam ni mengembang, berapa orang? Seorang saja. Kan? Lepas dia jumpa, dia tulis, dia beritahu, maka barulah orang lain pekat nak kaji, barulah Hubble buat dia punya teleskop dan sebagainya. Dia nak tengok pula. Kan? Dan dia tengok pun dia seorang juga. Masa Apple jatuh dan Newton buat dia punya kiraan gravity, berapa orang masa tu? Dia seorang aja. Semasa Darwin mengasaskan teori Darwin, berapa orang? 2 orang, Darwin dengan Alfred Wallace. Kemudian Alfred Wallace tarik diri, so tinggal Darwin seorang. Kan? So kamu semua hidup dengan khabar ahad. Dan khabar ahad yang kamu terima ni daripada orang yang tak ada pun ciri-ciri untuk kita rasa aman dengan khabar dia. Dia bukan maksum, dia bukan orang yang baik sangat, orang yang bahkan jiwa kacau. Contoh macam Darwin mengaji tak habis. Kan? Pak dia doktor, so dia mengaji doktor, dia mengaji doktor tak habis. Lepas tu pak dia hantar mengaji agama, dia tak mahu mengaji agama, tak masuk sekolah agama. Dia pergi ikut kapal belayak, naik kapal Beagle. Kan? Dah lah mengaji tak habis, malas mengaji mana tu. Secara mudah kita faham gitulah kan. Dan dia ada isu, bila dia jadi isu dengan diri dia ada masalah jiwa lah. Kan? Lepas tu dia, bila dia belayak keluar daripada negeri dia tengok negeri orang, jumpa burung, dia kata, burung ni paruh kecil, burung ni paruh besar. Oh, evolusi. Apa ni? Kan? Hang duduk lautan, baru keluar main. Lepas tu hang buat kesimpulan yang macam-macam. Lepas tu kita kata, oh ni lah dia, saintis terhebat. Burung hilang. Kan? Darwin ni nak panggil saintis pun belum tentu lagi. Kan? Tapi itulah manusia. Atau kita kata punca teori Darwin itu dipromosi bukan sebab dia saintifik, tapi sebab itu sahaja teori yang boleh memberi nafas kepada atheism. Kita kena faham. So jangan kata teori Darwin tak ada kaitan dengan atheism. Dia adalah tulang belakang atheism. Kerana atheism tak nampak logik, melainkan dengan teori, walaupun teori Darwin tak logik. Tapi hang nak bagi nampak macam mereka ada cerdik sikit, dengan teori tu je lah. Dengan teori tu je lah. Bayangkan, kita sekarang tahun 2020, kita dah nak habis dah 2020. Kita dah di penghujung bulan September 2020, kita nak masuk Oktober, November, Disember. Tinggal berbaki 3 bulan je lagi. Tahun 2020 yang kita duk tunggu-tunggu ni dah nak habis dah. Nak masuk 2021. Orang nak tunggu 2023 pula, 2025 pula. Kan? DNA ditemui 1953. DNA 1953. Darwin buat teori dia lebih kurang 1880 lebih. 1890 gitu kan. Okey. Sampai hari ni Darwinis maksudnya saintis yang percaya, yang beriman dengan Darwin, masih lagi belum memberikan definisi kepada makna spesies. Bayangkan. Hampa buat apa? Yang lama. Congok lama-lama kat siapa? Kan? Maksudnya mereka dalam teori Darwin, dia ada iskal, masalah yang paling besar, dia panggil the problem of species. Maksudnya apa dia spesies? Bila kita kata spesies tu berevolusi, so, what is species? Sampailah dia kata kami tak tahu lagi spesies tu apa dia. Dia bohong gila. Dah jelas dah spesies tu apa yang berkongsi DNA satu spesies. Dulu dia kata spesies ni apa yang nak sama. So kita tengok manusia nak sama dengan apa. Oh, manusia nak sama dengan beruk. So manusia dengan beruk spesies. Kan? Tapi bila orang buat kajian haiwan,
Orang kata, tak boleh macam ni. Kita ada serigala, American wolf, serigala Amerika. Dan kita ada binatang nama dia Tasmanian wolf. Okey. Tulang sama, rupa sama. Ada beza sangat sikit halus, tapi dia lain. American wolf, mak dia beranak dekat dia, keluar seketui anak kita. Tasmanian wolf tak, dia macam kangaroo, dia beranak duduk dalam kantung. Kan? Tak bolehlah kita kata dia spesies yang sama, mengarut gila. Kan? Seolah macam nak kata kangaroo dengan kancil satu spesies. Pasal apa muka nak sama? Bohong gila. Kan? Jadi sampai dah tak boleh bagi tahu spesies. Pasal apa? Pasal takut kalau habaq spesies, rosaklah teori Darwin. Pasal tak ada spesies, benda satu spesies tukar jadi spesies lain. Pernah tengok satu benda yang dia pada spesies lain jadi spesies lain? Kita hanya tengok lah cerita Spiderman dengan X-Men saja. Nah. Tapi Spiderman dia tak berevolusi. Dia kena aja terus jadi. Dia tak tunggu 30 juta tahun yang kemudian. Tak? Kalau ikut teori Darwin, maksudnya lepas Spiderman kena sengat dengan labah-labah tu, dia tak boleh terus jadi macam tu. Dia kena berubah sikit-sikit. Dan sepatutnya kita dah sekarang, Spiderman umur saya berapa tahun? Sekarang anak saya dah 3 tahun tengok Spiderman juga. Sekarang dah macam-macam sini. Sepatutnya Spiderman kita sekarang dah jadi muka labah-labah lah. Pasal dia berevolusi. Tapi Spiderman sampailah manusia lagi. Kan? Muskilah ni. Tak mana evolusi? Maksudnya evolusi ni, orang tak boleh bayang apa evolusi. Orang boleh bayang mungkin kalau loncatan jadi orang panggil mutasi, mungkin lah. Dia jadi cacat mungkin. Tapi tak jadi spesies lain. Manusia yang kudung, kita tak kata dia ikan misalnya. Dan kita kata dia manusia. Kan? Dia masih lagi spesies manusia. Nah, baik. Balik ke cerita kita tadi. Kita nak habaq apa? So kita nak kata teori sains dia dibina atas andaian, kajian. So bila kita kata memang ilmu manusia ini datang menerusi acquired through senses, tetapi ini peringkat pertama. Dia bukan berhenti di situ. So kesilapan pula golongan positivism yang bagi dia apa? Ilmu hanya berhenti dekat panca indera. Dia tak lebih daripada tu. Tak. Kita kata ilmu ni akan ditransfer kepada akal. Akal akan proses, akal akan buat satu hukum. Yang hukum itu akan jadi hukum yang bersifat kulliyah daruriyah, bersifat universal dan mesti. Bersifat universal dan mesti. So bila kita dah ada pengalaman, kita tengok dah macam-macam jenis besi dah. Semua besi ni bila panas mengembang, maka akal akan buat satu hukum, setiap besi akan mengembang bila panas. Bila hukum ni dah dapat, lepas tu kita dah tak payah nak pergi cucuk api dekat besi. Kita tahu dah besi ni kalau panas mengembang. Kan? Kita kecil-kecil dulu, mak kita masak apa benda panas, kita nak pergi terpa. Pasal kita tak benda panas, pegang sekali, teriak. Mak kata tu lah, habaq dah panas. Esok buat lagi, lusa buat lagi, 2 minggu depan nampak benda tu takut terus. Kan? Sebab proses untuk dia jadi ilmu, pengalaman. So dah besar esok, dia tak ada nak pergi pegang tu panas ke tak. Dia dah tahu dah panas. Mak dia habaq lepas tu panas je. Dia tak pegang dah. Berbanding masa dia kecil dulu, masa dia kecil sebelum dia memayis dulu, masa umur dia 3 tahun 4 tahun dulu, mak dia jenuh duduk larang. Larang pi lagi. Kan? Dah kena melecup tangan pun, esok pegang lagi pula. Tapi esok umur dia 7 tahun, mak dia habaq panas je. Dia lari terus. Pasal
Pengalaman dia dah jadi maklumat. Kan? So kita ada maklumat akal. Tetapi akal pula bila dia ada maklumat, dia akan buat andaian, dia akan buat pula hukum. So dia punya kaedah kuliah dia. Daripada kaedah kuliah dia akan buat iftiradiyah, andaian, hipotesis, dalam bahasa sainsnya hipotesis. So hipotesis ni macam-macam, jadi betul tak betul. Kan? Benda macam ni kalau orang yang mengaji usul fiqh dia tahu. Kalau orang yang mengaji usul fiqh, kalau dia belajar scientific method, dia akan jadi mudah, senang. So fiqh dia bina benda yang sama juga. Lebih kurang macam kita buat kajian saintifik juga. Ya. Jadi kita kata dia akan buat andaian. So, contoh macam ulama nak cari illah. So kita ada benda dengan experience kita apa dia? Satu kejadian yang berlaku di zaman Nabi SAW. Lalu datanglah hukum, turun ayat Quran, hukumnya begini, atau datangnya hadis Nabi SAW, hadis hukumnya begini. Kemudian berlaku kejadian di zaman kita lepas Nabi wafat, yang kita tak tahu apa hukumnya. So apa ulama kena buat? Ulama kena cari hukum. Betul, kita dapati kejadian yang ni nak sama macam yang ni, yang macam berlaku zaman Nabi tadi, yang telah turun ayat Quran. Tapi sebelum kita boleh kata dia betul-betul sama, macam kita kata tadi lah, sekarang kita nampak Tasmanian wolf dengan American wolf sama. Tapi bila kita buat biological research, kita dapati tak, Tasmanian wolf adalah marsupial, American wolf adalah placental. Okay. So sekarang benda yang sama kena buat dekat hukum tadi. So kita kena check apa dia? Ilah dia. So kita kena tahu hukum yang berlaku di zaman Nabi tu, pasal apa hukum tu main lagu tu? Kalau hukum tu haram, pasal apa dia haram? So masa tu ulama kena buat anggaran. Mungkin sebab ini. So kenapa arak haram? Anggaran pertama sebab dia cecair. Anggaran kedua sebab dia mahal. Anggaran ketiga sebab dia cecair yang mahal. Anggaran yang keempat sebab dia cecair dibuat daripada anggur. Anggaran yang kelima sebab dia daripada anggur sahaja, tak kira lah dia cair ke bukan. Dan seterusnya dia akan buat anggaran. Lepas tu dia kena tengok maqasid syariah. Okey, kalau kita kata dia cair, okey, arak haram sebab cair, adakah kena dengan tujuan Tuhan turunkan syariat ni nak haramkan cair? Tak kena, tak kena. Kan? Arak haram sebab mahal. Kita dapati ada benda mahal yang lebih mahal daripada arak, halal. Emas, perak. Tak kena dia. Kan, tak kena. Dan kalau benda tu mahal, maqasid syariah kata hifzul mal. Maka arak sepatutnya disimpan, dijaga macam emas. Jangan minum, tapi hampa kena simpan macam emas. Tapi tak, arak disuruh tuang, disuruh buang. Cari-cari tengok, ada satu maqasid, menjaga akal. Apa kaitan arak dengan akal? Arak merosakkan akal. So, pasal apa arak haram? Arak haram kerana dia memabukkan. Dapatlah kaedah. Sedapat illah. Okey? Selepas tu, apa yang mabukkan haram. Itu poin dia. Kan? So macam tu juga kajian scientific method. Yang orang buat kajian senang. Dia buat anggaran, lepas tu dia pilih anggaran mana yang kadang-kadang kita boleh dapat jawapan yang tepat, kadang tak boleh dapat yang tepat. Masalah bila kita pergi kepada quantum fizik. Sekarang kita tahu elektron, kita ambil yang mudah, hidrogen. Okey. Elektron, dia ada partikel, dia ada dia punya zat dia, kan? Dia ada pergerakan, harakah, dia bergerak. Kita tahu dia bergerak, dia keliling dia punya nukleus. Dan dia ada maujah, dia ada wave, kan? Tapi masalah dia,
elektron, kalau you bubuh dia di bawah teleskop, you nak tengok dia sebagai partikel, you tak boleh nampak dia punya wave. Pergerakan dia tak nampak. You kena tengok dia dalam keadaan statik. Kalau you nak tengok dia masa dia tengah bergerak, you tak boleh nampak partikel dia. You nampak dia sebagai wave. Kenapa? Sedangkan kaedah dia panggil al-la-hatmiyah. Maksudnya kita tak boleh nak pastikan. Maksudnya kalau kita tengok elektron sebagai wave, kita tak boleh tengok dia sebagai partikel. Kalau kita tengok dia partikel, kita tak boleh tengok dia sebagai wave. Tapi dia adalah wave and particle dalam masa yang sama. Of course. Isunya kita yang tak boleh tengok, bukan dia. Kan? Masalah orang yang atheist, Hugh Everett bagi cadangan yang mungkin masa mesyuarat Copenhagen tu, dia mungkin nak bergurau, mungkin dia dah stres sangat nak bincang. Wallahualam. Kalau kita kata, mungkin Hugh Everett pun taklah sungguh-sungguh bila dia kata boleh jadi ada alam lain. Masa kita tengok dia sebagai wave, alam itu duk tengok dia sebagai partikel. Ana rasa je lah, bukanlah betul kan. Tapi Ana rasa kan, mungkin Hugh Everett just want to make a joke. So kita tengah stress kan. And of course Neil Bohr tak pernah terima benda tersebut. Tapi pasal apa orang etis hari ni pergi ambil lagi macam keimanan lah. Dia kata kuantum fizik telah membuktikan di sana ada alam lain. Apa ada? Muhammad mai kat hampa cerita alam kubur, alam barzakh, alam malaikat, alam akhirat, hampa tak percaya. Kan? Mai lawak bodoh Hugh Everett nang terima. Ada lebih bodoh daripada ni. Kan? Ini masalah. Ya. Jadi dia macam mana dia punya theory of knowledge? Dia tak kena. Cara dia terima ilmu tak betul. Kan? So hang boleh terima ilmu daripada satu orang yang tak siapa-siapa, tak ada amanah dalam agama, perangai dia kita tak kenal apa semua. Tapi bila main ilmu daripada orang yang diketahui dia sebagai al-amin, ma jarrabna alayka kadhiban, kami tak pernah ada pengalaman cakap bohong. Kata, agama tak boleh percaya sangat. Dia kata ni tak tahu betul ke tidak. Ada lebih mengarut daripada tu? Tak ada. Kan? So kita kata banyak lagi anggaran teori yang datang berkenaan dengan kuantum fizik tu banyak. Teori yang bukan teori pun, benda yang dicakap sebagai gurau senda atau apa pun, atau melawak ataupun entahlah apa-apa, kita pun tak tahulah pasal apa dia cakap macam tu. Pasal kalau kata cakap, kalau dia sungguh-sungguh cakap macam tu, tak layaklah jadi saintis, nampak bodoh sangat. Kan? Tapi perkataan Hugh Everett ni kalau dimaksudkan dengan alam lain dalam malaikat, kita kata terima lah. Kan? Ataupun jin, ataupun kan? Tapi Han nak kata, maksudnya ada seorang lagi saya dalam teori multiverse, ialah kita ni ada banyak kita. Dalam mungkin saya dalam alam yang lain adalah orang yang jahil misalnya, atau saya dalam alam orang yang merempat. Tapi saya setelah berlaku cubaan yang banyak kali untuk mewujudkan seorang bernama Asir Sobri ni, akhirnya dalam alam ni wujudlah Asir Sobri yang macam ini, yang nampak lebih elok sikit. Habis tu orang yang miskin merempat dalam alam ni macam mana pula? Maknanya dalam alam ni dia kaya ke apa? Jadi ini kita kata cara pemikiran yang salah dalam menerima ilmu. So kita kata teori sains dia tak muktamad. So Islam dia tidak ada pertemuan di antara. So bila kita kata agama dengan sains, ada tak pertemuan agama dengan sains? Tanya dia pertemuan pada bahagian mana. Kalau you nak kata agama bertemu dengan fakta sains, tak mungkin. Sebab Tuhan dia yang menciptakan alam, dia yang turun Quran. Dia takkan cakap benda yang berlawanan dengan fakta. Tapi teori mungkin.
So dia berkata Islam berlawanan dengan teori Darwin. Ya, memang Islam tak boleh masuk teori Darwin. Teori Darwin bertolak belakang dengan agama Allah Ta'ala. Ya. Tapi teori Darwin bukan fakta sains, dia andaian. Kan? Berlawanan dengan teori multiverse, berlawanan dengan teori oscillating universe. Masalahnya, kata ni anggaran, andaian. Tapi dia tak berlawanan dengan fakta. Kan? Fakta bahawa setiap benda yang di atas jatuh ke bawah. Tak lawan. Tapi pasal apa dia jatuh? Adakah sebab dia ada satu magnet, ataupun sebenarnya di sana ada rintangan, sebenarnya alam ni dia melengkung-lengkung gitu macam Einstein kata. Tu teori. Einstein dengan teori dia, Newton dengan teori dia. Tapi fakta bahawa setiap benda jatuh ke bawah, benda berat dibanding jatuh ke bawah, itu fakta. Islam tak pernah kata benda berat banding itu ke atas. Kan? So itu bila Tuhan kata Zulqarnain, wa wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah, dia dapati matahari tenggelam di dalam mata air yang hanyir atau mata air yang panas. Ya. Ini statement betul secara saintifik. Sebab tu orang yang buat astronomi, dia guna istilah yang macam itu. Betul tak? Kalau kita mengaji, orang yang mengaji falak waktu solat, sampai sekarang istilah falak macam itulah. Apabila matahari berada di bawah ufuk negatif 18 darjah, maka masuk waktu subuh. Betul tak? Awak memang matahari duduk bawah ufuk macam tu ke? Memang matahari duduk macam kalau kita download application matahari tu, memang matahari tu duduk ke bawah gitu kan? Bukan macam tu. Kan? Tapi itu yang kita nampak dengan mata kita macam tu. So macam tu lah kita kena kira. Kan? Adapun lepas tu sebenarnya matahari tu bergerak macam mana? Itu teori lah. Macam-macam lah pendapat. Kan? Tapi yang kita tahu, matahari kalau duduk bawah ufuk, bawah daripada pandangan mata kita straight 18 darjah negatif ke bawah, masa tu dah boleh nampak Fajar Shadiq. Itu fakta. Kan? Ulama-ulama falak zaman tu dah sebut dah. Kan? Kita orang Malaysia pergi pindah di 20 dah kali, kena pindah balik 18. Jangan cabar fakta. Kan? Itu realiti. So Islam dia tak lawan dengan fakta tadi, kita kena faham. So kita kena tahdid mana dia fakta, mana dia teori dan mana dia auta. Kan? Auta Islam akan batalkan. Ya. Tapi fakta Islam tak lawan. Dan ada benda-benda yang sebenarnya tidak qat'i. Bila kita melihat kepada sumber maklumat kita kena faham. Dia dilihat dari sudut untuk mendapat otoriti satu sumber maklumat. Lepas tu kita kata tadi, walaupun maklumat ada pelbagai jalan, panca indera, akal dan juga perkhabaran, tetapi kita tak boleh kata apa yang datang melalui panca indera inilah yang sahih, yang lain kalau datang lawan dengan panca indera kita kena takwil. Tak betul. Kita tak boleh kata apa yang telah dirumuskan oleh akal inilah yang sahih. So apa saja maklumat lain yang berlawanan dengan apa yang telah akal kita rumuskan, kita kena takwil. Tak betul. Tak betul tu. Yang sahih bila kita nak melihat kepada dalil, kepada sumber maklumat, ialah kita kena tahdid. Sumber maklumat mana yang qat'i, yang pasti, dengan sumber maklumat mana yang dhanni. Masalan, kita ada pen. Sekarang kita tengok dengan mata kepala kita, kita pegang dengan tangan, pen ni memang lurus. Ini mu'tamad. Pasal panca indera yang mengatakan pen ni lurus lebih kukuh, sebab dengan pandangan mata, dengan pegang tangan, dengan rasa, pen lurus. Once kita bubuh dalam air, bengkok. Bukan sekat bengkok, nampak macam terkepok. Nah, sekarang kedua-duanya panca indera. Yang merumuskan pen ni lurus ialah panca indera, mata dan tangan. Yang mengatakan pen tu bengkok sekarang
mata seorang-seorang dia. So, siapa yang kuat? Mata dan tangan atau mata saja? Jadi kita ada qat'i. Pen sebenarnya tak bengkok. So mana kita tahu pen tak bengkok? Pasal kita ada maklumat pasti qat'i pen tak bengkok. Pasal sumber yang mengatakan pen tak bengkok lebih kuat. Walaupun dia sama-sama fizikal, sama-sama sense. So masa tu kita kena cari. Pasal apa bila dia masuk layar aku nampak dia bengkok? Kita pun start mengkaji. Rupanya ada berlaku pembiasan. Kan, yang kita nampak bengkok tu bukan pen, tapi refleksi image dia. Kan? Tapi adakah itu bermakna kita tak boleh percaya panca indera? Tak juga. Kalau kita tanya pula orang yang tolak panca indera, orang yang tak mau percaya panca indera, dia kata dalil dia pasal apa saya tak nak percaya panca indera saya, sebab bila saya pen ni mula-mula saya tengok pen ni, lepas tu bila saya masuk layar dia bengkok. Tak. Kita kata kat dia, kalau hang celup tangan hang dalam layar, hang pegang pen tu, dia tak bengkok pun. Dan persoalan yang paling penting kami nak tanya dekat hang, bila hang kata aku tak boleh percaya dekat panca indera sebab panca indera aku tengok pen ni sekejap dia lurus, sekejap dia bengkok. Abang ada bengkok tu hang tahu mana bengkok? Bengkok tu hang tahu mana? Siapa abang hang bengkok? Panca indera tak? Jadi ayat tu tanaqud zati, self contradict. Saya tak boleh percaya pada panca indera kerana panca indera saya bagi tahu. Abang ada. Tak payah bagi, tak payah teruskan perkataan. Nampak dah karut. Kan? Macam mana hang tak boleh percaya pada panca, kenapa panca indera yang kata? Tak betul. Kan? So sama juga bila datang fakta, sains dengan maklumat Al-Quran, atau Quran dengan, macam mana kita faham Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, hadis dengan hadis. Macam mana ulama menilai dalil? Ulama menilai dalil segi qat'i dengan zanni, pasti dengan andaian yang kuat. So dalil yang zanni akan ditakwil jikalau kita nampak seolah-olah macam dia berlawanan dengan dalil yang qat'i. Kan? Bukan kerana yang ni dalil akal, yang ni dalil wahyu. So kalau wahyu nampak macam berlawanan dengan dalil akal, kita kena takwil. Takwil apa? Takwil wahyu. Kita salah. First thing, you kena pastikan mana yang qat'i, mana yang zanni. Kan? Tuhan tidak boleh bertempat. Ni siapa kata? Aristotle. Tuhan di atas arasy. Ni siapa kata? Tuhan sendiri kata. So, logik dia. Siapa yang qat'i, siapa yang zanni? Qat'i itu itulah Allah. Pasal Allah cerita pasal diri dia sendiri. Yang Aristotle kata Tuhan tak bertempat ni, dia siapa? Kan? Dia bilang gigi orang perempuan pun tak cukup. Tahu tak? Kan Aristotle kan dia buat kajian pasal gigi. Itu dia kata gigi orang perempuan kurang daripada gigi orang lelaki. Itu sains sekarang kaji-kaji balik, dia berkata rupanya pasal perempuan dalam kampung dia tak cukup zat makanan, dia kurang satu gigi. Sian tak? Kan? Bilang gigi pun tak dapat. Tiba-tiba kita kata, selagi mana dah Aristotle kata Tuhan tak bertempat, kita kena takwil ayat ni. Mana boleh macam tu? Tak betul lah. Tu kaedah silap lah. Darwin, siapa Darwin? Ngaji tak habis, lari sekolah, naik kapal. Tu Darwin. Yang habaq manusia dijadikan bertanah siapa? Tuhan yang buat manusia. Yang kata Adam daripada tanah ni siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Dia yang cipta manusia tu. Tiba-tiba hang kata, tak boleh, kita kena takwil ayat Adam ni supaya sesuai dengan teori Darwin. Mengarut gila. Ini teori of knowledge mana pakai ni? Penyimpangan lah. Sekarang kita ada golongan dia panggil theistic evolution. Orang yang nak takwil ayat-ayat tentang Adam supaya sesuai dengan teori evolusi. Kat Malaysia ni pun ada, orang tak kata ada. Enggak. So kita kata tak betul. Sebab teori Darwin, teori, bahkan bukan teori, andaian yang telah dibuktikan berkali-kali ianya salah.
Kan? Lepas tu hang nak lawan Quran, yang mana Quran ni apa? Perkataan Tuhan. Siapa Tuhan tu? Dia yang buat Adam. Dia habaq aku cipta Adam dengan tangan aku sendiri, aku ambil tanah. Dia habaq macam tu. Kata tak sebenarnya Tuhan. Sebenarnya maksud hang kata Adam cipta tanah tu, hang buat macam sini, mana boleh gitu? Masuk akal lah. Tak masuk akal. Kan? So dalil sumber maklumat kita kena tengok dari sudut qat'i dhanni dia, bukan dari sudut dia apa punca dia. Punca sama juga macam hadis. Orang yang kata hadis ahad, hadis mutawatir, sebab tu ulama tak pernah jadikan ahad dan mutawatir sebagai ukuran untuk menerima atau menolak. Dia hanya ukuran untuk menentukan dhanni atau qat'i. Lepas tu barulah kita boleh putuskan berdasarkan keqat'iyahannya atau kedhanniyahannya. Itu saja. Khabar mutawatir biasanya bersifat qat'i. Khabar ahad biasanya bersifat dhanni. Tapi ada keadaan khabar ahad boleh jadi qat'i. Kan? Kalau qat'i bertemu dengan qat'i, tak mungkin qat'i bertemu dengan qat'i. Dia tak mungkin A betul, B betul. Tapi A lain, B lain, tak boleh. Salah satu je mesti betul. Sebab berdasarkan experience kita memang macam tu. Kita tak terima kalau orang kata api adalah panas dan sejuk dalam masa yang sama. Oh betul ya, mai cucuk badan hang. Tengok asal rasa sejuk ke rasa panas. So ini di antara kaedah dalam epistemologi yang kita kena faham. So kita kena tahu dari segi martabat. So hari ni kesimpulannya kita dah sebutkan hari ni ialah bagaimana maklumat itu diproses daripada panca indera pergi kepada akal, pergi kepada khabar. Dan ketiga-tiganya saling perlu memerlukan. Kan? Dan macam mana kita nak menilai konsep di antara maklumat yang kita dapat daripada panca indera, maklumat kita dapat melalui akal dan juga khabar. Dan yang paling penting dalam kes ini ialah pertemuan di antara sains dengan wahyu. Yang mana nak bincang ni, inilah dia yang poin lagi adalah sains dengan wahyu secara ringkas lah. Kalau kita masuk detail-detail sangat pun payah juga. Tapi secara ringkasnya macam tu lah, kita nak betulkan konsep itu. Sebab banyak orang falasi dalam masalah. Nasallallahu al-afiyah. Ada orang tanya, zaman Nabi Nuh, kalau semua haiwan masuk dalam kapal Nabi, kenapa ada haiwan yang baru ditemui dan dinosaur pun tak diambil Nabi Nuh? Dinosaur pertama, siapa habaq kat hang semua haiwan masuk dalam kapal Nabi Nuh? Kan? Tuhan kata dalam Quran, min kulli zawjaini, pasang-pasang, bukan semua, pasangan saja. Dinosaur adalah contoh yang baik kalau kita nak bincang masalah. Okey, dinosaur, apakah fakta sains pada dinosaur? Fakta dia, kita menemui tulang haiwan yang bila kita susun balik tulang tu, kita dapat dia sangat besar. Tak sama saiz dia dengan haiwan yang kita jumpa sekarang. Fakta yang kedua, haiwan yang kita jumpa ini yang besar, yang tak macam haiwan yang ada sekarang ni, boleh tak kita relatekan dia dengan haiwan yang ada sekarang? Ya, setengahnya dia kata boleh direlatekan. Kita boleh anggap binatang sekian adalah moyang kepada binatang sekian, sebab ada persamaan dari segi fisiologi. Okey, itu kedua. Kemudian dia buat teori. Dia kata dinosaur adalah satu haiwan lain, makhluk lain sebelum manusia. Kenapa aku cakap macam tu? Alasan orang putih bila dia kata dinosaur wujud sebelum manusia ialah dia kata sebab dinosaur terlalu besar, kita manusia kecil haru je. Kata, macam mana kita nak hidup sekali dia kata. Logik dia, kalau dinosaur besar, manusia besar ni, sepatutnya yang pupus apa? Manusia kena bijak semua. Kan? Sahabat kat dia, siapa habaq kat hang manusia dulu besar ni?
Kami ada khabar daripada Tuhan yang mencipta manusia. Manusia dulu 60 hasta tinggi dia. So nak tanya balik ke kalau Nabi Adam 60 hasta, berapa ekor ayam dia nak makan? Kalau ayam Nabi Adam ialah ayam saiz zaman kita, berapa ekor ayam Nabi Adam kena makan? Kalau buah durian Nabi Adam besar buah durian kita, agak-agak berapa biji ni nak telan? 60 hasta berapa tinggi Ustaz? Anda pun tak pasti, tapi sangat tinggi lah. Ada orang kat Saudi dia try buat jubah 60 hasta tu, dapat jubah gergasi besar satu bangunan tinggi. Kau pernah tengok kan dalam YouTube ke apa ada. Dia memang kaji. Dia try jahit jubah 60 hasta. Jubah tu dapat setinggi bangunan. So you kena logik lah. So ada falasi. So dinosaur teori, bukan fakta. You tak boleh ambil isu dinosaur betul nak petikai kewujudan Tuhan, kewujudan Nabi Nuh. Oh, tak betul. Tak betul. Teori saja. Dia hanya jumpa tulang. Habis tu yang muka dinosaur, ekor dinosaur dia buat tu, itu imajinasi, khayalan. Ni T-Rex, ni apa semua betul ke? Tak betul. Imajinasi, khayalan. Tu khayalan saja, bukan fakta, bukan teori pun. Tu khayalan. Tapi dia pun bohong kita. Dia kata ada ni fakta sains. Boleh Kalau kita faham scientific methods, kita tahu lah ni bukan fakta, ni bukan teori. Ini hanya andaian dia, khayalan dia, mimpi dia saja. Dia tak jumpa kulit, dia tak jumpa tulang. Kan? Andaian. Kan? So menjadikan dinosaur sebagai dalil memang tak betul lah. Sebab yang qat'i, cerita Nabi Nuh qat'i. Pasal diberitahu oleh Allah Ta'ala, Tuhan yang tahu segala perkara. Dinosaur zanni, bahkan tak sampai tahap zan pun, khayalan saja. So mana boleh you jadikan cerita dinosaur untuk mempertikaikan cerita Nabi Nuh? Tak betul lah. Kan? Pemikiran skeptikal dan kritikal. Tayyib. Skeptikal maksudnya dia shock, yang kita dah sebut pada sesi yang pertama tu. Mazhab syakul madhabi tu skeptikal. Syakul madhabi. Adapun pemikiran kritikal ialah kita mengkaji. Kritikal tu kita kritik, kita kaji. Islam membawa pemikiran yang kritikal untuk kita mengkaji, menilai. Tuhan suruh guna akal, panca indera. Kita bukan pemikiran yang skeptikal. Macam kita dah bincang pada sesi yang pertama dulu, kalau orang tanya adakah benda ni asalnya syak atau yakin, kita kata tak. Setiap benda ada asalnya tersendiri. Ada benda asalnya syak, ada benda asalnya yakin. Selagi kita yakin, kita tak payah syak lah. Kalau benda tu memang disyaki, maka kita syak lah. Sampai kita kaji, lepas tu baru kita boleh yakin. Kan? Teori relativity Einstein, teori Einstein yang relativity tu dia panggil teori nisbiyah khassah. Yang teori Newton dia panggil ataupun yang sebelum selepas ataupun sebelum Einstein dia panggil nisbiyah ammah. Tayyib. Ada soalan? Lagi? Saya kira yang ada tulis di sini. Kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ni dulu insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.